yang lain. Dia adalah merupakan timbalan Presiden MCA sekarang ini, dan sekarang ini mencuba untuk menjadi Presiden setelah melakukan sesuatu dalam parti itu sendiri untuk mentransformasikan parti. Dan kita ada juga Gan Peng Siu yang merupakan salah seorang Presiden MCA. Jadi tiga tokoh yang cukup berwibawa, tiga tokoh yang ada kekuatan masing-masing. Tapi pada anda, antara tiga tokoh ini, siapakah yang dilihat lebih menonjol? Soalan ini saya nak jawab dalam beberapa orang kata bentuk. Kalau pertama, saya akan jawab dari segi orang kata pilihan peribadi. Kalau pilihan peribadi, saya sendiri lebih menyokong orang kata perjuangan Gan Peng Siu, sebab beliau mewakili generasi Y seperti yang dikatakan oleh Pak Pengen tadi. Umurnya baru 47 tahun. Dan dia ada faktor orang kata aura sebagai orang muda yang akan orang kata memberi satu image dan persepsi baharu kepada orang kata pembangunan MCA. Okay. Manakala Ong Kee dengan Leong Tong Lai pula, mereka sudah melihat sebagai orang lama dalam MCA. Dan perkara ini adalah perbezaan antara Gan Peng Siu, Leong Tong Lai dan juga Ong Kee. Itu yang pertama. Tapi dari segi siapa akan menang, saya rasa walaupun secara peribadi saya tidak menyokong Datuk Seri Leong Tong Lai, sebab saya lebih menyukai perjuangan orang kata orang muda, sebab anak muda kan tak suka orang muda, nak lihat parti itu jadi lebih muda. Okay. Tapi dari segi Leong Tong Lai pula, saya lihat dia memiliki kekuatan dalaman parti. Okey, walaupun saya berbicara sebenarnya tadi bahawa perwakilan MCA itu lebih bebas sekarang, namun Leong Tong Lai memiliki banyak orang kata faktor-faktornya yang memberi faktor-faktor yang akan menyebabkan beliau memiliki potensi yang sangat besar untuk dalam pilihan akan datang. Pertama, beliau adalah orang lama. Kedua, beliau memiliki banyak veteran MCA dalam menyokong pilihan beliau. Dan ketiga, beliau juga kini baru nampak banyak penyokong usahawan perniagaan yang dari belakang untuk menyokong perjuangan Leong Tong Lai. Dan yang keempat, kalau kita berbicara tentang grass warlock tadi, ramai warlock sebenarnya sekarang dipegang oleh Leong Tong Lai. Kalau berbanding dengan orang baharu seperti Gan Peng Siu, memang suka untuk orang kata menembusi sistem warlock ini lah. So ini adalah dua perkara. Dari segi perkara yang ketiga pula, Ong Kee sebenarnya pada pendapat saya, kalau beliau dapat jadi presiden memang bagus juga, sebab beliau sebenarnya mendapat sokongan daripada masyarakat Cina. Cuma realiti politik dalam MCA itu adalah berbeza. Sebab Ong Kee ini sudah kehilangan kuasa dalaman beliau. Tapi dari segi orang kata public perception, Ong Kee adalah seorang pemimpin yang dinanti-nantikan oleh majoriti masyarakat kita. Ini yang satu hakikat yang kita dapat menolak. Cuma bagi saya, kalau perwakilan pilih seseorang yang baru dalam Gan Peng Siu ini, dia memang bagus untuk MCA. Dan kalau kita lihat setiap manifesto, saya tak nak lihat. Kenapa? Mudah. So ini politik manifesto ni, politik retorik, politik janji-janji manis ini adalah orang kata trend-trend yang dibawa oleh Pakatan Rakyat. Yang paling penting adalah pelaksanaan perjuangan, kata-kata. Seperti yang dikatakan oleh saudara Chris tadi, direct election. Direct election ni sebenarnya sebelum Ong Kee berkuasa dalam kempennya dulu, dia kata nak laksanakan, lepas berkuasa tidak melaksanakan. So saya berharap kalau Leong Tong Lai betul-betul menjadi presiden, betul-betul melaksanakan perjuangan kata-katanya. Tapi kalau istilah Leong Tong Lai nak mentransformasikan MCA, persoalannya cukup mudah. Beliau adalah bekas timbalan, hari ini adalah timbalan Presiden MCA dan juga Ketua Pengarah MCA untuk pilihan raya ke-13. Mengapa tidak transform MCA dahulu? Mengapa nak bertanding Presiden saja baru transform MCA? Itu satu persoalan yang cukup menarik untuk kita imbas. Okey, cuba Chris pula menjawab persoalan itu. Chris, saya anda juga ada pandangan yang tersendiri. Apa yang anda fikirkan sekarang ini di kepala anda untuk memilih Presiden MCA? Orang macam mana yang anda mahu? Saya berpendapat bahawa kali ini kita nampak bahawa perwakilan agak bebas memilih. Saya sendiri pun ada diundang untuk ke majlis makan malam calon untuk mendengar manifesto mereka. Tetapi yang paling penting ialah pelaksanaan. Saya rasa majoriti ahli MCA pada pilihan raya yang lalu tidak menyokong Barisan Nasional. Kerana mereka meluat melihat parti dalam kemelut. Jadi saya rasa kali ini apa menu yang dikeluarkan juga tak akan ikut. Tetapi yang paling penting ialah pelaksanaan itu, seperti saudara Shen sebut tadi itu. Kalau kita lihat daripada segi Gan Peng Siu,
apa yang saudara Shan sebut tu betul, tetapi mungkin pengalaman tu kurang sikit. Pengalaman kurang Orang muda ada aspirasinya. Dan orang muda macam kita ni kadang-kadang buat kerja tak fikir, kita buat dulu. Lepas tu salah baru fikir, oh kita tak perlu buat macam ni Itu orang muda. Yang kedua pula kita dilihat veteran dalam parti. Tidak bermaksud tua, tetapi from rank and file, daripada akaundi naik ke ketua pemuda, seterusnya naik presiden timbalan lepas tu sekarang jadi calon presiden. Jadi ada, dan sebagai menteri beliau ada dia punya kelebihan sendiri, ada dia punya orang kata experience dia sendiri untuk mengemudikan parti. Salah satu manifesto beliau saya lihat ialah menumbuhkan satu jawatan kuasa untuk memantau dan mengurus aset parti. Seperti mana kita tahu MCA ada aset sejumlah 4 bilion ringgit dan dividen lebih kurang 200 juta setahun. Itu termasuk STAR, Warem, MPH dan sebagainya. Okey, nanti kita sambung semakin menarik sebenarnya Chris, tapi kita diarah untuk berehat seketika dan kembali nanti banyak lagi persoalan. Kita pun belum jawab persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Abdul Osman dari Negeri Sembilan sebentar tadi. Apapun, anda terus bersama kami kerana kita hanya akan berehat seketika. Kembali semula nanti bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV.